أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا حكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah malam ni kita sambung bacaan kitab, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin. Tuan muslimin dan muslimat, sebelum kita terus, marilah sama-sama kita niat iktikaf sepanjang kita duduk dalam majlis ilmu dalam masjid ini, supaya sepanjang waktu kita berada dalam masjid kita dapat pahala iktikaf sehinggalah kita bangun pada waktu isyak nanti. Jika ayah-ayah, ibu-ibu terbatal wuduk, mana kata terkentuk ataupun ada masalah apa, bangun pergi ambil air semayang pula, kemudian duduk balik niat iktikaf balik. Kerana iktikaf ini terhenti apabila seorang tu terbatal wuduk, maka terhenti ibadat iktikaf. Maka muslimin dan muslimat, selalulah kita merafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa memberi kepada kita kebaikan, keselamatan dalam kehidupan kita. Minggu-minggu yang lalu kita dah sebut perkara yang berkaitan dengan balasan atau seksaan bagi orang yang meninggalkan solat ketika mana berada di atas muka bumi, kemudian pergi ke saat berpindahnya seseorang daripada muka bumi ini ke alam barzakh. Kemudian diteruskan lagi ketika mana saat seseorang itu berada di alam barzakh. Minggu ini kita sambung waktu mana manusia itu berada di alam barzakh. Apa seksaan-seksaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kita sebut tentang seksaan yang ketiga ketika mana seseorang itu berada di dalam alam kubur. Malam ni kita sambung yang ketiga. Yang pertama baru ni kita sebut, iaitu disempitkan Allah Subhanahu wa taala seksa yang dia dapat orang yang tinggal solat ini. Yang pertama, bila dia masuk dalam kubur, orang letak di dalam liang lahat, kemudian kubur dia ini disempitkan. Setengah riwayat sebut disempitkan sehinggakan tulang rusuk ni bertemu dengan tulang rusuk. Dahsyatnya seksaan yang Allah bagi kepada orang yang tinggal solat.
Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan kita Allah jauhkan dengan keadaan demikian. Kemudian seksaan ini, disempitkan kubur ini, bukanlah 5 minit, tetapi dalam hadis Rasulullah sebut seseorang tu disempitkan kubur dia sehingga hari kiamat. Tiba hari kiamat, barulah selesai seksaan itu. Cuba kita renung sekejap, bagaimana orang yang dah meninggal selama 20 tahun yang lalu ataupun 10 tahun yang lalu. Na'udzubillah, jika sekiranya seorang itu orang yang tidak solat, dia balik kepada Allah, lalu kehidupan di alam kubur yang dia lalui adalah disempitkan kubur sehingga sampai saat tiba hari kiamat. Gerung ini bergantung kepada hati kita memiliki iman. Jika iman kita sempurna, iman kita kuat, maka terdetik pada hati kita ini tak mau tinggal solat lepas ni. Ataupun kita usaha adik-beradik kita, anak kita, supaya tidak tinggal solat selepas ni. Kenapa? Kerana kalaulah kita ni orang masjid, orang surau, tetapi anak isteri kita tidak menjaga solat, adakah kita sanggup melihat mereka jika Allah takdirkan kepada kita, Allah saksikan kepada kita bagaimana seksaan yang dihadapi oleh anak dan isteri kita? Ada orang Allah kembalikan dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dahulu anak daripada ayah. Kemudian ada keadaan dahulu ayah daripada seorang anak. Ada keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan sekeluarga sekaligus. Jadi apabila begitu, kita fikir ni kenapa? Kerana apabila kematian yang berlaku itu adalah kehidupan bagi orang yang mati, bermula hidup bagi orang yang mati. Ini yang kita perlu yakini dan percaya. Mana? Alam raib kita kena percaya. Kubur, alam barzakh kita kena percaya. Maka yang pertama di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sempitkan kubur ni. Allah perintah malaikat agar menyeksanya dengan menyempitkan kubur sehingga saat tibanya hari kiamat. Wallahu a'lam. Kita tunggu daripada tahun 2000 hari kiamat. Mari 2001, kemudian mari 2005, sampai 2010, sampai 2015, sampai 2020. Ada cerita baru-baru ni keluar 2021 kiamat. Dia gambarkan macam mana kedahsyatan berlakunya kiamat. Hancur, bumi ni hancur, ditenggelam. Bumi ni ditenggelam. Cerita Mak Saleh buat. Tak? Dia orang study, orang belajar, orang ada ilmu, tapi iman tidak ada. Kita tak buat cerita pun, tapi kita ada keimanan, kepercayaan, maka kita buat persediaan. Buat marilah gambaran macam mana pun, jika tidak ada iman, maka tidak menjadi pengajaran kepada mereka. Dan keimanan itu, kalau dia tidak menyebut syahadah kepada Allah, tidak melakukan solat, maka Allah tidak terima. Kita baca dah kan sebelum ni, antara seksaan yang ada atas bumi ni, Allah tak terima amal soleh dia. Amal soleh apa dia buat, Allah tak terima. Kalau bab memuliakan mak, oh boleh kaya tak? Sibuk sangat telefon tak boleh gini, sebab apa? Memuliakan mak. Tapi solat tidak ada apa-apa. Allah tak terima amalan itu. Kenapa? Tali dia dengan Allah dia tak jaga. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut apabila sahabat tanya, yang kedua diseksa orang yang meninggalkan solat itu oleh beberapa ekor ular yang dimakannya, yang dinamakannya Sujaul Aqra, dan kedua-dua matanya
daripada api neraka. Tuan-tuan, kita dengar dengan telinga, tak dapat lihat dengan mata, tak dapat fikir dengan akal kita bagaimana keadaan tersebut. Bagaimana keadaan tersebut kita tak nak fikir. Tetapi kalau ada ular 1 ekor dalam sejik ni, rasa tak masuk belaka, rasa tak? Raja mimpi ular tak? Oh, akbar, lari tak? Mimpi ular jatuh daripada atas gerobak ke, daripada atas siling ke, jatuh mimpi. Lari juga. Tepat hak lari pula dalam mimpi, tak ada penghujung. Allahu akbar. Kejut tidur ke puan tanya, dia buat apa nampak peluh kepala letih kat tu? Mimpi ular. Mimpi ular. Dah ni tuan-tuan, ular yang Allah Subhanahu wa taala hadir kepada orang yang tak solat ni, Sujaul Aqra nama dia. Dia mari pada orang ni, seseorang yang tidak melakukan solat. Untuk apa? Untuk menyeksa orang ni. Menyeksa orang yang meninggalkan solat. Yang ketiga, diseksa oleh malaikat yang kukunya daripada besi Khurasan, ataupun ditulis sini Khurasani ataupun Khurasan. Apa benda besi ni? Besi ni ulama-ulama sebut, digambarkan atas dunia ni, besi ni lah besi yang dibuat senjata dalam peperangan. Kerana besi ni besi yang keras. Besi ni yang dikeluarkan oleh negara-negara yang berada di sebelah Iraq, Pakistan, negara-negara yang berperang, yang hidup mereka sentiasa bersedia dengan perang. Hidup kita sentiasa dengan lapar perut cari makan. So, lapar perut cari makan. Lambat makan hypo. Lebih gula hypo. Banyak makan daging darah tinggi. Kita banyak masalah darah tinggi. Kita mereka ni tubuhnya gagah, dan senjata yang Allah bagi kepada mereka adalah daripada besi-besi yang disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni hebat orang di sana. Besi ni antaranya disebut juga, besi ni dibuat pedang. Dan panjang kukunya itu seumpama perjalanan sehari semalam. Kuku yang Allah Subhanahu wa taala cipta pada malaikat ini, panjang kuku ni, panjangnya selama perjalanan sehari semalam. Kalau kita hitung dengan perjalanan dunia ini, ke mana kita sampai? Saya pernah umpamakan, contoh kita kata jalan daripada sini start pagi tak, pukul 7 start daripada rumah kita, mungkin sampai ke Mamang, lalu gagah letih sampai ke Marang, tidur garik sampai Marang tak. Tapi umpamanya, jika sekiranya hadis ni dimaksudkan dengan hari yang dimaksudkan hari akhirat, 1 hari di dunia, 1000 hari di akhirat. Jauhnya perjalanan, maka panjangnya kuku yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada malaikat untuk menyeksa orang yang meninggalkan solat. Ini seksaan kepada orang yang meninggalkan solat. Dahulu kita pernah tinggal solat, sekarang pun kadang-kadang rajin tinggal solat. Bagaimana kita nak menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ni leka dengan dunia? Tenang dengan keadaan yang ada sekarang ni. Kerana apa? Kerana kehidupan yang sebenar adalah seseorang menghadapi kematian, kemudian dibangkit setelah kematian. Kita ni kalau kita mati, Nabi sebut adalah baik dipercepatkan urus jenazah. Bukan lambat-lambat, tunggu balik daripada Sarawak naik kapal terbang, nak mari Terengganu, transit di KL, lepas tu mari pulak sampai di airport Terengganu, nak sampai Terengganu, nak tunggu ni, ayah meninggal, nak tunggu anak sampai balik, nak tengok muka juga. Sebenarnya afdal dipercepatkan.
Kalau kata seorang tu meninggal pukul 9, pukul 9 pagi dia meninggal. Pukul 9 pagi meninggal, orang tak ada lagi mari. Pukul 10 baru start orang mari. Ataupun 9.30 orang mari. Ataupun 9 suku start orang mari. Dah start mandi lagi. Buat report semua, dapat pengesahan daripada polis tak. Cek belaka, buat report mati sebab kematian apa, kemudian apa sah, kemudian panggil orang mengurus jenazah cara. Pukul berapa? Pukul 10.30. Mandi kadang-kadang lama, sejam, kadang-kadang setengah jam. Kemudian sembahyang. Kemudian sembahyang pukul 11. Biasanya sembahyang sekali dengan orang sudah sembahyang zuhur. Tu cepat tu. Kalau lambat petang baru sembahyang. Pukul 12 pukul 1 sembahyang. Sudah sembahyang akad bagi kubur. Pukul 9 mati, pukul 10 tunggu orang mari, pukul 11 mandi, pukul 1 sembahyang bagi kubur. Lepas sembahyang zuhur bagi kubur, kotor-kotor, pukul 2.30, pukul 3 siap tanam. Betul tak? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 3 jam, 7 jam. 7 jam waktu kita berada mana? Di mana? Di alam persediaan untuk berada di alam kubur. Bila orang tok kita dalam kubur, alam barzakh, setelah dibaca talqin jam 3, orang balik slow-slow 4.30, pukul 3.30, pukul 4 ada orang tu. Langkah demi langkah tinggal kita, kemudian datanglah malaikat. Malaikat datang kepada kita berseorangan, bersendirian. Tidak ada harta waktu itu, tidak ada kedudukan waktu itu, tidak ada pangkat waktu itu, tidak ada nama waktu itu, tidak ada harta benda yang kita pernah cari atas muka bumi ni, tidak ada. Bahkan dicerita seorang sahabat daripada masjid ni kepada saya, waktu mana dipindah kubur-kubur di sini. Kubur ni tapak kat mana tapak kubur? Semua ni. Tapak kubur kan. Dicerita kepada saya, kubur yang dialih ni tidak ada satu benda secubit daging pun tidak ada. Tulang belulang tidak ada sedikit pun. Tidak ada apa-apa. Secubit daging yang kita bangga-bangga ketika kita hidup. Otot-otot ni, body yang kita ada, yang kita bangga, kulit yang baik yang kita bangga di atas muka bumi, suara yang kita bangga yang kita ada di atas muka bumi, duit yang kita ada, bahkan secubit daging pun kita tidak ada. Diceritakan kepada saya, kubur-kubur yang digali, diangkat hanyalah pasir, hanyalah pasir. Ke mana kita? Ke mana kita tuan-tuan? Ke mana kita? Dah bersedia ke kita? Adakah kita buat persediaan betul-betul benar-benar bersedia? Jika kita handsome waktu ini, jika kita perkasa waktu ini, jika kita smart waktu ini, jika kita lah ada orang yang memiliki kuasa dan takhta, memiliki harta atas muka bumi waktu ini, ke mana kita waktu itu? Proses, kalau kajian buat proses kita ni berapa hari untuk empuk kita ni, untuk kita hilang daripada muka bumi, untuk kita hilang, menjadilah kita jadi air. Lah sekali kita jadi dimakan ulat, kemudian ulat itu dihabiskan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun dimakan ulat, kemudian ulat mengeluarkan najis dia, dan najis itu menjadi abu, menjadi debu sahaja. Dan diceritakan kepada saya, diskop letak dalam satu guning. Banyak-banyak kubur dibuat kerja ni bersama dengan jabat agama, skop letak dalam satu guning. Buat simbolik sahaja. Kenapa? Kan tidak ada apa-apa dah. Walaupun gali dalam petak 2 kaki setengah ataupun 3 kaki, panjang 7 kaki, dalam 7 kaki kan, ataupun 5 kaki, gali-gali tidak jumpa bentuk badan, tidak jumpa kain kafan, kemudian ambillah buat simbolik, ambil skop letak dalam guning. Itulah kita. Ke mana kita pergi tuan-tuan?
Mari sama-sama kita kuatkan iman, kerana kehidupan ini adalah transit sementara. Sebagaimana kita nak pergi ke Dubai, nak pergi ke dunia lain, nak pergi ke negara lain, kita naik penerbangan, kemudian kita turun sebentar, kita lalu kita diteruskan perjalanan kita ke tempat yang lain. Kehidupan yang sebenar kita adalah kehidupan di akhirat. Itulah kehidupan yang sebenar. Buang sifat sombong, buang sifat angkuh, buang sifat jahil diri, buang sifat rasa hebat, buang. Kenapa? Kerana dunia sangat-sangat sementara, sangat-sangat sementara. Kerja kena kerja. Pasal apa? Kita ada hukum mencari nafkah, mencari kehidupan, rezeki. Tetapi kita perlu beriman bahawa apabila saat tibanya tidak ada rezeki untukmu di atas muka bumi, maka Allah kata berpindahlah kamu ke alam lain. Ni fitnah berada di alam lain. Maka yang ketiga, berada di alam barzah ini, Nabi sebut, Allah perintah Nabi sebut, maka Nabi sebut in huwa illa wahyun yuha. Apa yang disebut oleh Rasulullah adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni diseksa orang ni daripada malaikat yang memiliki kuku panjangnya perjalanan satu hari. Jika hadis ni ditafsir dengan panjang satu hari itu hari di akhirat, maka satu hari di akhirat adalah satu hari di dunia, nisbahnya 1000 tahun di akhirat. Jauhnya perjalanan balik. 1000 tahun di dunia, satu hari di akhirat. Baru panjang dah. Jadi kuatkan iman. Saya bukan kata hak dalam ni alhamdulillah jaga semayang. Hak risaunya hak luar. Hak tak ambil berat dalam bab semayang. Disebut di sini kukunya itu seumpama perjalanan sehari semalam. Pada tangannya suatu alat pemukul daripada besi berat. Lalu malaikat itu berkata kepada si mati dengan suaranya yang seperti halilintar, seperti petir. Baru-baru ni kita diuji dengan ujang. Waktu mana batu buruk berlaku ujang lebat, petir, waktu tu kan banyak tempat banjir dah. Malam sebelum berlaku banjir tu, petir sangat kuat, sangat-sangat kuat. Allahu Akbar. Itu baru dunia. Bagaimana di saat mana kita berada berseorangan di dalam kubur alam barzakh, kita nak menghadapi keadaan demikian. Jika persediaan di muka bumi ini tidak ada rasa apa-apa. Ini perlu kita buat persediaan betul-betul, kerana perkara yang kita akan lalui adalah sangat betul-betul. Lalu malaikat ni sebut, aku disuruh oleh Allah memukul engkau sebab meninggalkan solat daripada subuh hingga zuhur. Meninggalkan solat daripada subuh hingga zuhur. Sehari tinggal solat. Ataupun buat ringan nak jamak belaka. Pakai jamak zuhur ni, subuh ke zuhur. Maghrib kosor 2.5. Di kosor maghrib. Malaikat kata, aku disuruh oleh Allah memukul engkau sebab meninggalkan solat daripada subuh hingga zuhur. Kemudian daripada zuhur ke asar, daripada asar ke maghrib, dan daripada maghrib ke isyak hingga subuh. Ni adalah balasan dalam kubur bagi orang yang meninggal solat, tinggalkan solat. Kita renung, jika ada anak yang rengang-rengang tinggal solat, kita renung sejauh mana kita rasa sayang kepada anak. Jika ada isteri yang jauh dengan solat, maka kita renung. Jika kita ni kurang tahu dalam bab haid, nifas, kita renung, kita belajar. Pasal apa? Biar kita tahu. Jangan dia kata darah tak boleh semayang, kita kata tak apalah, abang pun tak tahu juga bab tu. Pasal bukan abang darah, isteri darah. Mati isteri tak kena kata seorang, tok lelaki kena. Maka bila demikian, lalu perlu kita cari ilmu.
Imam Ghazali kata ahli abid ini besar pahala dia, besar kedudukan dia, tetapi ahli abid yang memiliki ilmu, bukan ahli abid dia beribadah tanpa memiliki ilmu. Ada orang semangat ibadat, dak isah lama dah duk buat maksiat, lama dah duk dalam kejahilan, isah dak pergi belajar tapi duk zikir je, tapi duk solat saja. Tuan-tuan, bila tuan-tuan masuk di sana ada ilmu tauhid orang duk ngajar, di sini ada ilmu fiqh, di sini ada ilmu tasawuf. Yang pertama kalau kita jahil, yang pertama kita kena pergi belajar ilmu tauhid. Selesai fardu ain ilmu tauhid, mari belajar fiqh. Selesai ilmu fiqh, mari belajar tasawuf, akhlak. Bukan masuk mayang sunat. Itu sunat melakukan solat, tapi wajib menuntut ilmu, memahami kaedah fiqh. Itu adalah amat penting. Kerana ada orang dia kata, oh bisa bangun ngajar, oh nak sembahyang tak boleh, dia sembahyang sunat. Dia kata, oh ni dak sembahyang sunat belaka, duduk dengar orang ngajar je. Dia kata, oh duduk dengar orang ngajar dak sembahyang sunat belaka, aku seorang sembahyang sunat, panjang pun dak sembahyang belakang tu. Tuan-tuan, sembahyang sunat, bukan sembahyang maghrib, sembahyang sunat. Sunat wudu, sunat tahiyatul masjid, sunat. Sunat selepas maghrib, sunat. Menuntut ilmu adalah wajib. Maka duduk niat iktikaf adalah lebih aula, bahkan dia meninggalkan dosa. Kenapa? Kerana dia menyelamatkan dia dengan dia menuntut ilmu. Kena faham. Kerana ramai tak faham. Masuk, oh mayat sunat tu. 6 rakaat. Sunat taubat. Sunat apa ni? Sunat wudu. Sunat tahiyatul masjid. Baru dia dengar. Orang dengar. Hak duduk mengajar bab fiqh. Apa? Qosak, taruk, tayin. Niat dah benda mayang sunat. Nah jenis mayang sunat. Kita tanya, qosak apa? Taruk apa? Tayin. Aja yang ngau itu. Itaan ni kabar ngaruk ngau. Dia kata gitu. Berat. Berat. Pasal apa? Pasal tidak tahu. Apa yang kita tidak tahu? Bahaya. Seksa ini kerana dia meninggalkan solat daripada subuh sampai ke zuhur, maknanya sehari dia tinggal. Daripada isyak ke isyak lalu hingga subuh. Lalu Sujaul Aqra, ular ni terus memukul mayat orang yang meninggalkan solat. Bukan sahaja malaikat, tetapi ular tadi juga memukul si peninggal solat. Terus memukul mayat yang meninggalkan solat, dan setiap kali dipukul, ni dengar baik, setiap kali dipukul mayat itu terbenam ke dalam bumi 70 hasta. 70 hasta. Kita nak kira hasta orang Melayu jauh ni, panjang ni hasta. Saya tunjuk, pergi tahu hasta. Tu Imam, hasta panjang ni. Hasta kita orang Melayu sini tau. Orang Arab je besar lagi. Kalau kita orang penuh pergi haji, saya duk haji lagi. Tapi cerita-cerita kata orang Arab besar. Kalau pakai hasta orang Arab panjang lagi. Kalau pakai hasta Nabi Adam panjang lagi. Dia sebut sini, hadis ni sebut 70 hasta. Sekali kena katak 70 hasta tenggelam. Tuan-tuan, saya renung, kita renung balik. Dia kata boleh tenggelam 70 hasta. Bila masuk tenggelam, bermakna kita akan tenggelam dalam objek, baik tanah, alam barzakh ini, wallahu alam bagaimana. Orang penuh duduk dah dia tahu. Kajian duduk dah. Duduk kajian lagi dah. Maknanya bukanlah kata jatuh, tetapi tenggelam, masuk. Yang pertama masuk, turun. Yang kedua tidak pecah hancur. Hak ni sakit. Yang kedua tidak pecah hancur. Yang ketiga tidak mati.
Orang jatuh legung mati, habis dah. Betul tak? Sakit orang kita nampak dengan mata kita di atas dunia ni, dia jatuh mati. Bila dia mati, hilang sakit dia. Hukum zahir yang kita tengok. Orang hospital pun bila kita dia tengok jatuh mati, maknanya habis dah dia. Dah, lepas dia senyap mati. Habis dah. Tetapi di sini disebut terus memukul mayat. Orang yang meninggalkan solat dan setiap kali dipukul, mayat itu terbenam ke dalam bumi 70 hasta. Kemudian dikeluarkan mayat itu dengan kuku besinya, lantas ditanya lagi. Bapa mu tinggal solat? Nak kata siapa? Nak kata mak tak suruh, ayah tak suruh. Kalau ayah ada tak suruh, ayah kena kata. Ayah tak erti nak mengajar, tak ajar anak, tak hantar anak sekolah, tak hantar anak belajar fardu ain, ayah kena kata kau. Bak dunia jangan. Bak dunia. Tuan-tuan, ulama sebut akhir-akhir ni satu benda kita kena ingat, bak dunia kita jangan fikir sangat anak kita. Tak ada seorang hak lapar dak ada cari makan. Tak ada seorang. Dak lulus SPM ke UPS Street E ke, besar-besar boleh makan boleh ada. Betul tak? Hak kita kena fikir, kita kena risau bak solat. Saya pernah dengar dalam kereta saya nak pergi ke masjid mana tak ingat waktu tu, saya buka iCam, silap pagi nak pergi kerja, buka audio dengar. Dia kata DJ ni telefon kepada ayah dia, kepada ayah si fulan ni bekerja di Sabah. Dia telefon untuk menyampaikan satu mesej kepada ayah dia, mesej gembira. Apa? Dia kata saat sekarang ni dia bertugas nak cari mangsa lemas. Hari tu ada kan buk karang di sebelah Sabah. Dia salah seorang anak dia ni. Dia nak turun cari, sambung operasi cari mayat. Kemudian dia DJ radio ni tanya, ada apa-apa pesanan untuk pesan pada ayah? Lalu dia kata, bagi tahu berita gembira, insya-Allah tengah tahun ni dia nak balik bertemu dengan mak dan ayah dia di kampung. Lalu bila DJ ni sampaikan kepada ayah dia, lalu diminta dengan ayah dia, okey ayah, kepada sekian-sekian ada nak beri pesanan kepada anak ataupun nasihat kepada anak. Yang menarik saya terdetik pada hati saya, hebat ayah ini, dua perkara ayah ni pesan. Yang pertama, ayah dia kata, saya tidak ada apa-apa pesanan untuk anak saya. Yang pertama saya nak pesan, jangan tinggal solat. Allahu Akbar. Dalam radio ni, dalam radio ayah pesan kepada DJ, suruh sampaikan kepada anak, ataupun anak ni dengar radio tersebut waktu tu. Ayah dia kata, yang pertama saya nak pesan, jangan tinggal solat. Itu je yang pertama. Hebat ayah. Sampai kan DJ kata, nasihat ni macam nasihat seorang ayah saya kepada saya. DJ tu kata, hebat ayah dia. Kenapa ayah dia sangat mengenali dunia ini? Itulah kemuncak kita kenal dunia ni. Kalau kita seorang ayah, pesan ayah kepada seorang anak, jangan tinggal solat. Anak umur berapa? Anak dah beranak pinak, dah ada anak, dah ada isteri, dah menjalankan kerja jauh daripada ayah. Pesan yang kedua, ayah dia kata, teruskan cari ilmu dan ikhlaskan dalam tindakan. Ni ayah, seorang ayah yang hebat. Saya mengambil nasihat ni pada diri saya, sebagaimana nasihat itu daripada seorang ayah saya. Saya tidak ada ayah dah lama dan tidak ada nasihat seperti itu. Ini kelebihan seorang anak yang ada ayah. Tapi kalau seorang ayah tidak meninggalkan nasihat yang manfaat kepada anak dia, alangkah ruginya seorang anak, dan alangkah rugi seorang ayah tidak meninggalkan nasihat yang manfaat kepada seorang anak. Ini siksaan yang mana ketika berada di alam barzakh, di alam kubur, ditanya
dipukul, ditanya, dipukul. Sehingga bila? Sehingga datangnya hari kiamat. Inilah bentuk seksaan yang Allah hadir kepada orang yang meninggalkan solat. Letih macam mana aku bangun solat. Islam ni tidak menindas, tidak menyusahkan kita. Kenapa? Jika kita tidak mampu bangun, diizinkan kita untuk solat secara duduk. Apabila tidak mampu solat duduk, diizin pada kita solat dalam keadaan berbaring. Apabila tak mampu dalam keadaan baring, solat dengan mata kita. Apabila tak mampu solat dengan mata, solat dengan hati kita. Jangan kita tinggal solat. Jangan pernah tinggal solat. Jangan pernah meninggal. Jangan pernah rasa ringan untuk kita tinggal solat. Ini amat bahaya. Takut-takut hati kita waktu itu adalah hati yang sedang mati. Ini bahaya. Dan mati hati kita, dan kita dimatikan waktu mana hati kita sedang dimatikan oleh Allah. Na'udzubillah. Ini adalah siksaan yang sangat dahsyat yang Allah beri kepada kita. Na'udzubillah. Kemudian sahabat bertanya lagi, apakah pula siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya? Ini siksaan ketika mana seseorang meninggal dan saat mana dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam kehidupan tanam dalam hati khauf dan roja. Sifat kita, sifat yang kita takut kepada Allah, sifat mengharap kita kepada Allah. Kita harap kita nak bertemu dengan Allah, nak masuk syurga Allah, nak bersama dengan sahabat-sahabat, nak bersama dengan salafus soleh, nak bersama dengan para alim ulama, nak bersama dengan Rasulullah, kekasih Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Persediaan adalah saat sekarang, bukan besok, bukan nanti. Yang menarik di akhir, siksaan yang Allah bagi kepada mereka di alam kubur tadi adalah dipukul seseorang itu tidak hancur dan tidak pernah mati. Itu adalah kehebatan siksaan Allah. Kita tengok di atas muka bumi siksaan yang diberi kepada orang-orang yang melakukan jenayah, melakukan kesalahan di atas muka bumi. Baru-baru ni saya tengok, saya duduk dalam satu program tuition rakyat, disebut kepada cikgu ni, cikgu sejarah kata satu ketika ada sistem peperiksaan sangat kejam di atas muka bumi yang paling tertua atas dunia. Macam mana? Sistem dia di China. Siksaan dia adalah apabila berlaku peperiksaan, kalau meniru, hukuman dia adalah bunuh. Hukuman dia bunuh. Dan cikgu-cikgu kena bunuh. Tuan-tuan, hukuman ini bila dibunuh maka habis. Yang hebatnya siksaan yang Allah beri kepada orang yang meninggalkan solat ini, masalah sekarang ni tak hancur, tak mati. Itu masalah tu. Bahkan hidup sampai hari kiamat. Bahkan sampai saat kita bertemu dengan Allah. Itu hebat. Sangat-sangat kita perlu sangat buat persediaan dalam bab fardu ain, dalam bab hukum qauli, bacaan dalam solat kita, al-Fatihah kita macam mana, selawat kita macam mana, tahiyat akhir kita macam mana, lafaz al-Fatihah, lafaz bacaan Fatihah kita betul ataupun tidak. Hak ni kita perlu, sangat-sangat perlu. Hukum fi'li, hukum qalbi kita dalam solat. Jangan sibuk bak jiran kita. Tak puas hati dengan orang, cukup. Tak ada masa kita sebenarnya. Kalau Allah mati kita kegi, habis waktu kita, habis. Hari ni sehari kita duduk fikir bak orang. Aku sakit hati sungguh dengan dia, aku tak puas hati sungguh dengan dia, aku nak balas dendam, aku nak buat gitu gini untuk aku puas hatikan hati aku. Aku ambil masa 5 tahun, aku ambil masa 2 tahun untuk aku jatuhkan dia. Tak ada masa kita. Allah matikan kayak gini, maka bermulalah fitnah yang sangat besar kepada kita. Itulah hebat. Kalaulah kita tergolong dalam golongan orang yang meninggalkan solat ini, lalu tidak mati, kita dipukul malaikat, dicokeh kita ni naik balik, pukul balik, ditanya dalam keadaan perli.
Mu tinggal solat. Sebab apa mu tinggal solat? Lekung kena kata. Nah, waktu sebelum bertemu dengan Allah ni. Na'udzubillah. Lalu kita masuk sikit. Sahabat bertanya lagi, apakah pula siksaan ketika bertemu dengan Tuhannya? Ini siksaan dahsyat ketika kita bertemu dengan Tuhan. Maka isyak masuk dah. Kita berhenti dulu deh. Panjang umur, ada rezeki, insya-Allah kita sambung balik. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat barakah. Walaupun sekejap sahaja, sehari ada 12 jam. 12 jam. Kita bertemu hampir setengah jam lebih sahaja. Mudah-mudahan keberkatan ini bawa kita sampai kita mati, insya-Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan kebaikan ini menjadi maghfirah dan manfaat kepada kita untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.